Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat? Sihat. Sihat. Ya, Alhamdulillah. Ustaz, banyak sekali Ustaz mohon maaf kerana hari ini berlaku pelbagai kekangan dan halangan sebelum kita memulakan sesi pembelajaran di rumah dan menggunakan media online secara di atas talian. Okey, baik. Sebelum memulakan kelas, insya-Allah kita akan sama-sama menandatangan untuk berdoa bagi mendapatkan keberkatan kita pada pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min qadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada hari ini, ya Syakir bertemu kembali. Alhamdulillah. Okey, baik. Ustaz baru nak mula ni, jangan risau. Tak apa, kita lihat. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, Ustaz akan tayangkan dahulu video berkaitan tajuk pembelajaran kita hari ini. Bagi menyambung tajuk sebelum-sebelum ini yang kita belajar iaitu berkaitan dengan hijrah membawa rahmah. Ustaz, saya tak dengar. Tak dengar? Tak dengar? Yang lain dengar tak Ustaz cakap Ustaz ni? Dengar? Dengar. Mungkin kamu kena kuatkan sikit volume handphone kamu tu, Syakir. Okey? Baik. Seperti biasa, Ustaz akan kongsikan slideshow pada hari ini. Okey. Okey, baik. Okey, sekarang kamu sudah nampak? Umi respon. Nampak. Okey. Okey, baik. Syakir dapat dengar tak? Dapat nampak tak Syakir? Syakir. Okey, tak apa. Semua nampak Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam iaitu tahun 5 bagi bidang sirah. Dan kamu semua akan bersama dengan Ustaz seperti biasa iaitu Ustaz Muhammad Hilmi bin Muhammad Hashim. Okey, kita akan belajar. Kita akan menyambung sesi pembelajaran yang sebelum ini yang telah kita belajar iaitu bidang sirah bagi tajuk hijrah membawa rahmah. Dan kamu dapat lihat sekarang di paparan handphone kamu terdapat dua gambar iaitu gambar Masjidil Haram iaitu yang terdapat di Mekah dan juga Masjid Nabawi yang terdapat di Madinah Al-Munawwarah. Jadi jelas pada sebelum ini Ustaz telah ceritakan kamu berkaitan dengan pengertian hijrah itu apa. Ada banyak maksud dia yang kita boleh faham. Jadi kita boleh ambil faham dua maksud hijrah yang berkaitan perpindahan sesuatu tempat ke sesuatu tempat dan juga hijrah yang membawa maksud perubahan ataupun perpindahan ataupun perubahan daripada keadaan yang baik kepada yang lebih baik. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Sebelum itu, bagi memulakan kelas pada hari ini, Ustaz harap kamu sudah bersedia dengan buku teks kamu di samping kamu yang tajuk berkaitan dengan hijrah membawa rahmah pada muka surat yang tertera di paparan handphone kamu sekarang. Baik. InsyaAllah pada hari ini kita akan memberikan kepada beberapa fokus pembelajaran pada hari ini. Fokus yang pertama iaitu berkaitan dengan peristiwa penting iaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita akan belajar tentang peristiwa sebelum berhijrah, peristiwa semasa berhijrah dan peristiwa selepas berhijrah. Ada 3 pengkategorian peristiwa yang kita akan belajar pada hari ini. Tengok fokus yang kedua, kita kemudiannya akan mendalami, cuba merongka apakah kepentingan peristiwa penting yang berlaku semasa Nabi Muhammad berhijrah daripada kota Mekah ke kota
kota Madinah. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, Ustaz harap kamu akan memberi fokus pada pembelajaran pada hari ini, iaitu berkaitan dua fokus yang kita akan cuba kenal pasti pada hari ini. Okey, sebelum memulakan sesi pembelajaran, Ustaz akan tayangkan satu tayangan video berkaitan dengan tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayangan ni kamu boleh lihat dan cuba kamu fahami apakah yang berlaku. Okey. Okey, sebelum tu kamu boleh nampak video YouTube yang Ustaz Nampak. nampak. Okey, Ustaz akan play kamu cuba dengar. Kalau tak dengar, cakap tak dengar. Kamu boleh respon ya. Okey, Ustaz akan playkan videonya. Okey, anak-anak boleh dengar video, boleh dengar? Boleh dengar? Boleh. Okey, Ustaz akan play Ustaz akan mainkan. Kamu boleh lihat suasana di kota Mekah. Terdapat orang yang sedang meminum. Kamu boleh faham. Minum itu mestilah Ustaz rasa mungkin ia berkaitan dengan keadaan ataupun perlakuan masyarakat musyrikin Mekah pada ketika itu yang suka minum arak. Kamu boleh lihat di gambaran sekarang videonya menunjukkan terdapat kita gunakan kata-kata Islam. Penyayat sekarang. Tindakan Abu Lahab tak hadapi masalah. Hati-hati rakan-rakan dari jauh. Anak saudaraku di sana ada revolusi dalam hatinya. Dia kata dia seorang nabi. Tapi sebenarnya dia mahu jadikan dirinya raja dalam kalangan kita semua. Buat dia menderita. Bila Muhammad kata cara kita menipu, nanti saya tanya balik dengan bila dia Cik kata Khairul, Tuhan kita hanya sebuah patung batu. Dia bukan saja mencemooh kamu, malah juga nenek moyang kamu. Katanya mereka kejam dan bodoh. Patutkah kita bersabar? Nampaknya mereka akan kembali menindas kita. Sekarang Abu Talib dah tak ada untuk dengan kita. Dan kita tak ada tempat nak dituju. Okey, baik. Semua anak-anak sekalian dapat dengar tak suara Ustaz ni? Dapat. Okey. Syakir dapat dengar Syakir tadi? Syakir dapat dengar? Dapat. Okey, alhamdulillah. Baik. Kamu boleh tengok dalam durasi video tadi kan, ada satu sketsa di mana Abu Jahal dan juga seorang penduduk Mekah cuba merancang untuk menghasut penduduk-penduduk Mekah. Boleh lihat Abu Lahab sendiri iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba menghasut penduduk-penduduk Mekah dengan menyatakan bahawa Nabi Muhammad seorang yang tidak suka kepada penduduk-penduduk Mekah, musyrikin Mekah yang menyembah berhala. Dan cuba menghasut penduduk Mekah yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad ini ingin menjadi raja dan sebagainya. Disebabkan oleh itu, berlakunya fitnah yang sangat besar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang Islam di Mekah pada ketika itu. Jadi perkara ini dapat dilihat pada video akan datang. Kamu tengok, sambung balik sambungannya. Bilal kan? Ya. Kau? Aku Bara. Aku dan 12 lagi datang tahun lepas dengar khutbah Nabi. Dari Yathrib. Kami dah Islam sekarang. Sepenuh hati kami. Jadi kamu boleh lihat kan, video ini menunjukkan ada seorang penduduk daripada Yathrib yang kita faham ia adalah Madinah. Pada nama kini diberi nama Madinah. Datang berjumpa. Sebelum itu mereka telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merupakan jemaah haji yang datang ke Mekah untuk menjalani haji
dan mereka telah mendengar khutbah Nabi Muhammad SAW dan mereka telah menganut beragama Islam. Kamu boleh tengok sambungannya. Kau dengar tak? 12 umat Islam di Yathrib. Bukan, ratusan. Nabi mesti datang ke Yathrib. Kami perlukan... Kita tak boleh cakap sekarang. Pesuruh Allah akan jumpa kamu di pergunungan malam ini. Ya Rasulullah, katakanlah, kau akan ke Yathrib. Peperangan berlaku di tempat kami, saudara lawan saudara, hanya kau dan ajaran kau boleh membantu. Berjanjilah, kalau kau datang, kami akan lindungi dan pertahankan kau. Tuhan telah membukakan jalan, wahai pesuruh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersetuju dan baginda mengarahkan kami ke Yathrib. Saya takut nak keluar malam, Mak. Rasulullah tak mahu sesiapa pun tahu kita pergi. Kenapa tak boleh ikut yang lain? Kita tak boleh keluar pada masa yang sama. Terlalu berbahaya. Ayo kita. Semua orang Islam dah pergi, tapi Muhammad ada yang melindungi. Dia masih di sini. Sekarang, sudah tiba masanya kita buat keputusan apa kita nak buat dengan Muhammad. Umpan dalam penjara. Tidak, usir lagi itu. Ya, bawa dia ke hutan dan kerjakan dia. Biarkan dia. Dia dah tak ada di Mekah. Bukankah itu yang kita inginkan? Mana tahu dia akan bina empire di Yathrib? Apa kata? Bunuh dia. Tapi sesiapa bunuh dia akan diserang orang Muhammad. Dan yang lain, siapa yang akan bunuh dia? Siapa kata cuma seorang lantik lelaki gagah daripada setiap kumpulan dan bunuh dia bersama-sama. Dengan cara itu, semua orang bertanggungjawab. Tak adalah nanti yang ingin membalas dendam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu akan rancangan mereka. Malam itu, baginda meminta sepupunya Ali tidur di katilnya. Kerana baginda tahu tiada bahaya yang akan menimpanya. Dia di dalam. Bila kita nak masuk? Jangan masuk. Kita tunggu hingga dia keluar untuk solat. Masa pembunuh itu pun tertidur. Rasulullah ke rumah Abu Bakar dan mereka bersama meninggalkan Makkah dan bersembunyi di sebuah gua berdekatan. Kamu semua di sini menunggu Muhammad. Aku bertembung dengannya semasa dia nak keluar dari kota ni. Itu mustahil. Mana dia? 100 ekor unta bagi siapa yang dapat
cari dia. Ikut sini. Ke pergunungan? Kau pasti? Ya, aku pasti. Sebentar lagi 100 unta kau akan jadi milikku. Dia di dalam sana. Tak ada kesan tapak kaki pun. Dia ada di dalam. Tak mungkin dia boleh masuk tanpa rosakkan sarang laba-laba dan sarang burung ni. Bodoh. Lewat malam itu, sebelum bertolak ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh ke Makkah. Kota itu penuh dengan kenangan. Anak-anaknya lahir di sana. Di sana juga istrinya wafat. Baginda bersabda, "Daripada semua tempat, kaulah tempat paling berakti bagiku dan tempat paling dekat dengan Allah. Kalau bukan kerana kaumku mengusirku, aku tak akan tinggalkan kau." Tiada siapa boleh bertahan selama ini di gurun. Mungkin berita itu tak benar. Atau mungkin dia dah kena tangkap. Dia tak kena tangkap. Dia pasti akan sampai. Nabi dah sampai. Nabi dah sampai. Untuk pertama kalinya, kami beribadat tanpa rasa takut. Waktu siangnya panjang, kami terpaksa bekerja keras. Tapi kami rasa sungguh gembira. Raja dah, sana tu. Sini hadir. Saya nak tolong ayah dan mak lepas masjid. Selepas mengaji, Nabi kan suruh belajar mengaji. Ayah, saya nak tolong ayah. Belajar dulu. Limpahkanlah pada umatmu. Pandainya. Boleh saya ke masjid sekarang? Pergilah Hadi. Dan Limpahkan. limpahilah dengan banyak. Ini untuk cikgu. Cantiknya.
Rasulullah, biar aku yang angkat. Kau seorang Nabi. Pakcik berehat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahawa semua umat Islam itu saudara seagama, bahu bertemu bahu ketika salat. Baginda menulis satu wasiat, mengisytiharkan penduduk Yathrib semuanya sama, hidup secara aman, tak kira bangsa apapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Dia mengajak kita Akbar. untuk bersolat. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ibu, adakah orang lain gembira macam kita? Udah rasa macam mana? Saya rasa... Yathrib diberi nama baru, Bandar Rasulullah. Okey, Alhamdulillah. Semua dapat lihat tadi kan? Perkongsian Ustaz. Okey? Alhamdulillah, semua dapat tengok secara ringkas peristiwa yang berlaku terhadap Nabi Muhammad semasa hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Kita boleh lihat pada mulanya penduduk Madinah yang mengajak Nabi Muhammad SAW bersama-sama berhijrah ke Madinah. Lepas tu suasana peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah ataupun semasa Nabi Muhammad berhijrah, berlaku lagi kejam-mengejar orang musyrikin yang cuba untuk menangkap Nabi Muhammad SAW. Baik. Okey, Ustaz akan kongsikan lagi. Okey, seterusnya. Ya. Okey, baik. Jadi Alhamdulillah kita telah tengok tayangan video tadi kan. Ustaz harap kamu dapat faham secara ringkaslah berkaitan dengan proses ataupun peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Okey, kamu nampak lihat dah tayangan di paparan skrin handphone kamu sekarang ni? Umi? Nampak. Okey, Ustaz tak membuang masa dah. Kita tengok pada slide yang seterusnya. Fokus yang pertama sekali iaitu kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa penting ataupun peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW yang sebelum ni ada Ustaz cakapkan kita akan memperincikan kepada 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama iaitu peristiwa sebelum hijrah. Dan peristiwa yang kedua itu peristiwa semasa hijrah. Dan seterusnya peristiwa selepas hijrah. Secara ringkasnya untuk kita faham, untuk kita ketahui. Okey. Tengok slide yang seterusnya, Ustaz akan paparkan peristiwa sebelum hijrah yang berlaku. Kita dapat ringkaskan daripada tayangan video tadi. Pada mulanya iaitu Nabi Muhammad SAW telah mendapat perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya berhijrah. Akibat pada tayangan video pada awal-awal itu kita dapat tahu kan, penduduk musyrikin Mekah cuba menghasut Abu Lahab, terutamanya bapa saudara Nabi Muhammad SAW, yang cuba menghasut seluruh penduduk Mekah untuk memulau serta untuk tak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berhijrah. Baik. Kedua, kita dapat fahami terdapatnya pakatan kaum musyrikin yang cuba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan kamu dapat lihat pada sedutan, ada satu sedutan itu ketika puak-puak pembesar musyrikin Mekah sedang bermesyuarat di bawah satu kemah. Ada Abu Lahab, Abu Jahal dan juga ada didatangi seorang lembaga hitam, berpakaian hitam yang memberi cadangan supaya bunuh Nabi Muhammad SAW. Senang, tak ada masalah. Islam ni tak akan berkembang. Jadi tengok peristiwa seterusnya iaitu
apabila Nabi Muhammad telah mendapat kabaran daripada melalui malaikat Jibril yang datang bertemu Nabi Muhammad SAW, telah memberitahu bahawanya terdapat pakatan yang cuba untuk membunuhnya. Lalu Nabi Muhammad SAW terus menemui Abu Bakar. Untuk apa? Untuk membuat perancangan dan persediaan berhijrah. Nampak? Apa-apa pun Nabi Muhammad tetap melakukan perancangan dan persediaan. Okey, tengok seterusnya. Ali bin Abu Talib tidur di katil baginda. Nabi Muhammad SAW telah meminta sepupunya iaitu Ali bin Abu Talib untuk menggantikannya tidur di atas katilnya. Itu perancangan di antara perancangan Nabi Muhammad. Kita tengok peristiwa yang kelima iaitu pakatan kaum musyrikin mula mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Kamu boleh tengok dalam sudutan video tadi kan. Ada orang datang, 2, 3, 4 orang datang cuba kepung rumah Nabi Muhammad SAW. Okey, dan peristiwa yang terakhir yang kita dapat ringkaskan di antara peristiwa yang berlaku sebelum hijrah iaitu Nabi Muhammad SAW membaca surah Yasin ayat 1 hingga ayat 9 dan kemudiannya menaburkan pasir di kepala pakatan kaum musyrikin yang mengepung rumah Nabi Muhammad SAW pada ketika itu, dan Nabi Muhammad SAW berjaya keluar daripada rumahnya. Okey, itu adalah berkaitan dengan peristiwa sebelum hijrah secara ringkas yang kamu boleh faham. Seperti mana yang Ustaz telah kongsikan video pada sedutan awal tadi, kamu boleh lihat berlakunya proses, berlakunya peristiwa ataupun keadaan-keadaan sedemikian yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Okey, bagi meneruskan perbincangan kita, pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz akan kongsikan peristiwa yang kedua iaitu peristiwa semasa Nabi Muhammad SAW berhijrah. Kamu lihat pada yang pertama iaitu Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar bertolak ke Gua Thur. Bukan Gua Nyur, minta maaf, kesilapan teks di situ, Gua Thur. Iaitu nanti Ustaz akan kongsikan peta keadaan di manakah kota Mekah dan di mana peta kota Madinah. Jadi waktu tu Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar telah mengupah seorang musyrik Mekah. Musyrik Mekah ni dia bukan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia hanya mengambil upah iaitu Abdullah bin Uraiqid yang mengambil upah sebagai pemandu jalan ataupun penunjuk jalan Sayyidina Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah melalui jalan selatan ke kota Madinah. Kota Madinah ni dia berada di kedudukan utara. Namun melalui jalan yang lain, lalu jalan selatan yang orang jarang guna, jalan yang agak mencabar, iaitu pada, kamu boleh tengok tarikhnya iaitu 27 Safar tahun ke-14 Nabi Muhammad kenabian. Pada waktu itu Nabi Muhammad telah menjadi Nabi selama 14 tahun. Okey, peristiwa yang kedua pula, kaum musyrikin Mekah terus mencari Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di luar kota Mekah. Dan Abu Jahal dan juga pembesar-pembesar kafir Quraisy telah menawarkan hadiah yang agak lumayan, iaitu sebanyak 100 ekor unta kepada sesiapa yang berjaya menangkap baginda. Tengok sampai tahap tu mereka nak cuba menjayakan agenda mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. 100 ekor unta ni cukup banyak. Kalau kita ada 100 ekor lembu pun dah banyak, apatahkah lagi ada 100 ekor unta. Cukup mewah. Dan peristiwa ketiga iaitu Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar mendiami. Ustaz lebih suka mendiami ataupun bersembunyi di Gua Thur selama 3 malam di Gua Thur. Okey, kita tengok apa lagi peristiwa yang berlaku semasa hijrah ini. Surqah bin Malik. Sebelum Ustaz nak cerita about Surqah bin Malik ni, tengok peristiwa pada peristiwa ketiga ini, sepanjang Nabi Muhammad SAW berada ataupun mendiami di Gua Thur,
Terdapat beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya Asma bin Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar dan juga Amir bin Fuhair yang membantu Nabi Muhammad SAW sepanjang mereka berada di Gua Thur. Ustaz ambil contoh Asma bin Abu Bakar, iaitu membekalkan makanan kepada Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq sepanjang mereka berada di Gua Thur. Kemudiannya Abdullah bin Abu Bakar yang menyampaikan maklumat-maklumat hal-hal semasa kota Mekah yang berlaku sepanjang Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar berada di Gua Thur. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang membantu Nabi Muhammad SAW sepanjang Nabi Muhammad mendiami di Gua Thur. Okey, kita tengok peristiwa yang keempat, Sarqah bin Malik. Pada ketika itu, Sarqah bin Malik, kamu boleh tengok lihat kan tadi kan, ada seorang ada seorang tu ditunjuk, dia kata dekat Abu Jahal dengan Abu Lahab, kata kamu sedia siap-siaplah 100 ekor unta kerana aku telah berjaya menjejaki Nabi Muhammad. Muhammad berada di mana. Itulah menunjukkan gambaran berkaitan Sarqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad SAW. Namun tidak berjaya menangkap baginda. Walaupun sebekan dengan bantuan apa lagi? Dengan tengok Allah datangkan bantuan labah-labah yang menutupi pintu gua. Allah datangkan 2 ekor burung yang duduk di dalam sarang. Jadi itu sedikit sebanyak menunjukkan menimbulkan keraguan kepada Abu Lahab dan Abu Jahal. Adakah betulkah, adakah benarkah Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam Gua Thur tersebut? Okey, tengok peristiwa yang kelima. Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar tiba di Quba. Tiba di Quba ni, Quba ni merupakan salah satu tempat di mana sebelum masuknya ke kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad pada ketika itu duduk dulu, rehat sebentar, dan Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar membina masjid pertama dalam Islam, dalam sejarah Islam. Iaitu masjidnya namanya adalah Masjid Quba. Dan Ustaz akan kongsikan gambar Masjid Quba. Inilah gambaran semasa mungkin kalau gambaran sekarang mungkin dah berlain dah. Tapi ini adalah sedikit sebanyak gambaran tentang Masjid Quba pada ketika ini. Dan seterusnya, ini adalah gambaran Masjid Quba dari atas. Boleh lihat Masjid Quba pada ketika ini. Pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak terbinanya sebegini. Nabi Muhammad menggunakan bata-bata tamar, pelepah-pelepah tamar sebagai bumbung pada ketika itu. Okey. Baik, semua dapat dengar ke? Dapat. Jadi ada masalah dapat tengok kan? Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Okey, kita boleh lihat pada slide yang seterusnya, Ustaz akan kongsikan peristiwa yang ketiga, iaitu peristiwa selepas berhijrah Nabi Muhammad SAW. Kamu boleh lihat gambaran pada video, cuba kamu ingat kembali. Ada seorang budak depan jak pokok tamar tu nak tengok. Sampai dah lagi rombongan hijrah daripada Mekah, iaitu terdiri daripada Nabi Muhammad SAW. Hari-hari, boleh dikatakan hari-hari penduduk-penduduk Madinah, bila mereka dapat tahu yang Nabi Muhammad nak berhijrah, hari-hari mereka tunggu di pintu kota Madinah, di luar kota Madinah untuk melihat adakah Nabi Muhammad sudah tiba. Mereka bersedia untuk sambut Nabi Muhammad, boleh kata hari-hari. Jadi peristiwa ini Ustaz akan menceritakan secara ringkas berkaitan dengan peristiwa selepas berhijrah. Okey, baik. Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Pada ketika itu, kamu boleh lihat, ingat kembali pada video sudutan sebentar tadi, masyarakat Madinah sentiasa menunggu Nabi Muhammad SAW dan bersiap sedia untuk menyambut Nabi Muhammad SAW, Rasul yang mereka agung-agungkan. Mereka sayang sangat-sangat sebab mereka belum lagi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi apabila Nabi Muhammad sudah tiba di depan kota kota Madinah, maka Ustaz, mereka sangat gembira. Disambut penduduk Madinah dengan penuh kegembiraan. Sampai sehingga kan ada yang pakat duk jemput Nabi Muhammad datang
datanglah ke rumah saya, tidurlah di rumah saya untuk tidur sampai jemput pelawan Nabi Muhammad untuk tidur di rumah mereka. Dan di antara seterusnya peristiwa ketiga, Nabi Muhammad SAW telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Apakah itu kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin secara ringkasnya adalah penduduk asal kota Mekah yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW, dan juga ada yang berhijrah awal terlebih dahulu ke kota Madinah. Mereka bukan penduduk kota Madinah, tapi mereka adalah penduduk asal kota Mekah yang sanggup berhijrah meninggalkan segala-galanya, harta, ternakan dan sebagainya, semata-mata untuk melaksanakan ataupun mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ansar, kaum Ansar yang kamu dapat lihat di paparan sekarang adalah penduduk asal kota Madinah yang telah menganuti agama Islam. Apabila Nabi Muhammad tiba di sana, Nabi Muhammad telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar di kota Madinah. Pelbagai lagi. Di antaranya Nabi Muhammad buka peluang kepada mereka untuk ambil mereka menjadi ahli keluarga. Selain itu pula, Nabi Muhammad meminta kaum Ansar supaya menjadikan salah seorang daripada kaum Muhajirin ini sebagai ahli rakan niaga dan sebagainya. Kaum Ansar tanpa bersoal banyak terus menerima salah seorang ataupun kesemua Muhajirin menjadi ahli keluarga mereka ataupun rakan niaga mereka. Okey. Pada peristiwa seterusnya, Nabi Muhammad SAW telah membina Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, kamu boleh lihatlah gambar sekarang. Oh, cantik Masjid Nabawi ini. Dan telah Ustaz jelaskan pada sebelum ini di mana tentang ringkasan berkaitan dengan Masjid Nabawi. Kamu lihat ada hijau kan, ada kubah hijau di bawah ini. Di antara dulu adalah kawasan-kawasannya, kawasan rumah Nabi Muhammad SAW dan juga kawasan rumah sahabat Nabi Muhammad SAW, kawasan Masjid Madinah dan sebagainya. Jadi pada waktu ini masjid telah dibina, di bawah kubah ni terdapatnya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kini sentiasa diziarahi oleh umat Islam. Kemungkinan pada waktu ini terdapat kekangan, iaitu ialah pandemik COVID menularkan, jadi mungkin agak kekurangan, dan kita harapkan, kita doakan agar COVID ni terhapus, diangkat daripada dunia kita, jadi boleh bertambah kembali jumlah bilangan yang menziarahi kota Madinah dan juga kota Mekah. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Ini saya nak kongsikan. Pada slide paparan seterusnya, ringkasan infografik berkaitan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Kamu melihat pada mulanya, ini adalah peta. Peta yang terdapat di kota Mekah. Ni kota Mekah, kamu lihat di bawah, di selatan kedudukannya. Madinah kedudukannya berada di arah utara tanah Arab pada ketika itu, pada ketika ini. Saudi Arabia ni negara Arab yang besar, Saudi Arabia. Okey. Boleh kita fahami perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW pada ketika itu melalui ke arah selatan. Kamu lihat mouse Ustaz bergerak ni arah selatan, pusing dan melalui jalan sini. Tidak terus ke arah utara. Kerana Nabi Muhammad SAW telah membuat perancangan terawal pada terlebih dahulu. Kalau Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar lalui jalan biasa, kemungkinan Nabi Muhammad dapat dijejaki dan dapat ditangkap oleh orang-orang yang sedang berebut-rebut nak menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok kepada gambaran yang seterusnya. Ini adalah berkaitan dengan secara ringkas, iaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu melihat Nabi keluar dari rumah baginda pada 28 Safar. Seterusnya Nabi berada di Gua Thur selama 3 hari. Pada 1 Rabiul Awal Nabi
Muhammad memulakan hijrah ke Yathrib iaitu Madinah. 8 Rabiul Awal tiba di Quba dan membina ataupun mengasaskan Masjid Quba, masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Dan pada 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad tiba di Yathrib ataupun Madinah dan disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk-penduduk sama ada kaum Muhajirin dan juga Ansar yang ada pada ketika itu. Okey, kamu semua boleh dapat faham ya? Boleh semua? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey, kita tengok kepada slide yang seterusnya. Fokus yang kedua kita akan tengok. Fokus yang pertama tadi kita telah cuba dapat fahami tentang peristiwa, cuba dapat mengenal pasti peristiwa secara ringkasnya yang berlaku pada proses penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Itu secara ringkas. Ada lagi banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. InsyaAllah nanti kamu ataupun ustaz kita akan cuba cari tengok apakah lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku pada ketika itu. Okey, kita terus pada fokus yang kedua iaitu berkaitan kepentingan. Apakah kepentingan peristiwa hijrah ni? Okey, kita tengok pada slide yang seterusnya. Ustaz harap anak-anak murid ustaz salah seorang boleh membaca paparan yang telah ustaz kongsikan. Boleh tak ustaz nak minta Umi dulu baca kepentingan yang pertama peristiwa hijrah ni? Boleh. Okey, cuba baca tengok yang pertama. Umat Islam hidup bersatu padu dan biasa mengamalkan ajaran Islam. Bebas Umi. Bebas mengamalkan. Oh, tak jelas. Sorry. Tak apalah, tak apa. Kalau kamu siap sebut, ustaz betulkan, tak ada masalah. Jadi boleh tengok kepentingan yang pertama ni, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Sewaktu mereka berada mendiami ataupun duduk di kota Mekah, sebenarnya mereka tak bebas untuk mengamalkan ajaran Islam. Sebagai contohnya bersembahyang kan. Terdapat kekangan dan sebagainya. Dan pada sesi pembelajaran yang minggu lepas, ada ustaz kongsikan mereka telah apa? Pada waktu mereka hidup di kota Mekah, mereka kenapa? Ustaz nak tanya kepada Farhan, mereka kenapa umat Islam ketika mereka hidup di kota Mekah? Farhan. Ustaz tanya tadi, kamu boleh jawab tak? Umat Islam kenapa pada mereka ketika mereka duduk di kota Mekah pada ketika itu? Sebelum mereka berhijrah. Sebab Umat Islam kena apa? Dia apa? Umat Islam dia apa? Dia apa? Cuba ingat balik. Kamu boleh ingat ni. Kamu mesti boleh ingat. Umat Islam kenapa? Kehidupan umat Islam di kota Mekah bagaimana? Dihina. Dihina. Pandai Farhan. Dihina, ditindas, dicerca, dizalimi dan sebagainya. Okey. Ustaz nak kamu sambung baca poin yang kedua pula. Kepentingan peristiwa berhijrah yang kedua. Rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman, damai. Pandai. Apabila berlakunya peristiwa hijrah, rakyat Madinah pada ketika itu berbilang bangsa ni. Bukan setakat berbilang bangsa, berbilang agama. Hidup aman damai. Hidup aman damai dan bahagia. Kerana apa? Mereka telah melatih Nabi Muhammad SAW sebagai ketua penduduk kota Madinah. Dan Nabi Muhammad telah mewujudkan beberapa undang-undang ataupun piagam-piagam tertentu agar penduduk Madinah ini dapat hidup dalam keadaan aman, adil dan sebagainya. Okey, Ustaz nak seorang lagi baca. Azam, baca tengok poin yang ketiga. Azam. Ya. Cuba baca poin yang ketiga pula.
dakwah dapat disebarkan secara meluas. Alhamdulillah. Terima kasih Azam. Baik. Poin yang ketiga ni, apa kepentingannya berlaku lagi dakwah Islam pada ketika ini di Kota Madinah dapat disebarkan meluas. Bukan setakat di dalam Madinah saja, di luar Madinah. Itulah adalah di antara kepentingan peristiwa hijrah. Okey, Damia, baca pula poin yang keempat. Damia. Negara Madinah menjadi maju dan Digeruni. digeruni Pandai. musuh. Pandai. Okey. Jadi bila Nabi Muhammad menjadi ketua Madinah ketika itu, Nabi Muhammad telah mewujudkan pelbagai pasukan-pasukan. Pasukan tentera yang mengawasi, mempertahankan Kota Madinah, pasukan peronda yang mengawasi keadaan-keadaan di Kota Madinah, di pintu-pintu Kota Madinah ataupun sepadan-sepadan Madinah. Jadi Nabi Muhammad telah mewujudkan pelbagai apa panggil lagi ya? Pelbagai peluang pendidikan. Terutamanya peluang pendidikan untuk seluruh penduduk Mekah. Kamu boleh tengokkan video. Kamu cuba ingat balik video yang tadi Ustaz tayangkan. Ada di hujung video tu ada orang cuba nak belajar, nak baca, belajar mengeja dan sebagainya. Tengok peluang di antara peluang. Jadi Nabi Muhammad cuba mewujudkan Madinah ni ada sebuah Madinah negara yang maju dan digeruni musuh. Okey Syakir, Ustaz kamu baca pula. Yang kelima. Membuktikan Pandai. kebijaksanaan Nabi Muhammad Baik. mengatur strategi berdakwah. Pandai Syakir. Tengok. Kamu boleh tengok. Bermulanya poin 1, 2, 3, 4. Ini menunjukkan poin kelima dia. Membuktikan Nabi Muhammad SAW sangat bijak dalam mengatur strategi ataupun persediaan berdakwah kepada seluruh penduduk Kota Madinah dan juga kepada pedagang-pedagang yang datang singgah ke Kota Madinah. Tengok, begitulah di antara intipati ataupun poin-poin yang isi-isi yang berkaitan kepentingannya berlaku peristiwa hijrah ini. 5 ini. Sekurang-kurangnya walaupun 5 kamu dapat ingat 1, 2, 3 pun dah cukup dah. Nampak? Ustaz ulang balik. Umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman damai. Dakwah dapat disebarkan secara meluas. Pada waktu di Kota Mekah, dakwah ni melalui beberapa kategori iaitu dakwah secara senyap dan dakwah secara terbuka. Kerana apa? Takut orang-orang penduduk musyrikin Mekah pada ketika itu akan menzalimi orang-orang yang menjalankan aktiviti dakwah ini. Okey, yang keempat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Dan kelima, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengatur strategi berdakwah kepada seluruh umat Islam. Okey, sekarang kita masuk kepada uji minda. Uji minda ni terpulang kepada kamu. Kamu nak bagi jawapan bagaimanapun. Janji ia mempunyai berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita hari ini iaitu hijrah membawa rahmah. Ustaz harap kamu bersiap sedia. Okey, soalannya. Nyatakan sekurang-kurangnya 3 kepentingan peristiwa ke Madinah. Siapa nak jawab dulu yang pertama? Baru tadi ya kita belajar tentang kepentingan peristiwa hijrah. Minta maaf, kepentingan peristiwa hijrah ke Madinah. Siapa nak cakap yang pertama? Apa dia cakap? Allah
perintah untuk pergi ke Madinah. Okey, itu peristiwa. Yang ni Ustaz tanya kepentingan. Yang baru tadi kita belajar tadi. Oh, sebab Nabi Muhammad akan dibunuh. Itu sebab-sebab peristiwa. Yang ni kepentingan. Apa kepentingan peristiwa berhijrah ni? Yang pertama. Baru tadi yang kita belajar. Ingat balik. Umat Islam apa? Umat Islam ditindas. Itu sebab-sebab berhijrah, Umi. Itu sebab-sebab hijrah ni kita soalannya tanya tentang kepentingan. Apakah pentingnya? Apakah yang dapat? Apa yang berlaku? Apa yang bagusnya? Berlakunya peristiwa hijrah. Membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad mengatur strategi untuk apa? Strategi dakwah. Pandai Umi. Itu yang pertama secara umumnya. Pentingnya peristiwa ni dapat tengok. Dapat menunjukkan Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang individu yang sangat bijak. Bijaksana dalam mengatur strategi nak berdakwah ni. Selepas berhijrah ni, nampak? Okey, satu lagi. Siapa nak bagi jawapan? Satu lagi. Cepat. Masa kita berjalan. Satu lagi. Syakir. Sebut tengok satu kepentingan peristiwa hijrah Madinah ni. Syakir. Diam. Farhan. Azam. Damia. Mana pergi ni? Kau Ustaz cakap sorang-sorang. Saya. Ya Allah, Ustaz ingatkan Ustaz cakap sorang-sorang. Kah? Siapa nak bagi tahu lagi satu lagi kepentingan? Kah? Satu je. Cakap. Siapa ni? Umi ke? Umi. Akan cakap Umi. Umat Islam bebas di Madinah. Pandai Umi. Terima kasih Umi. Yang pertama, umat Islam ni dia bebas apa? Dia bebas mengamalkan ajaran Islam secara bebas di kota Madinah. Last. Ustaz minta satu je. Last. Satu. Ustaz minta last satu. Okey. Bila Nabi Muhammad SAW telah menjadi ketua Madinah pada ketika itu, penduduk Madinah ni, semua yang berbilang bangsa dan agama ni, dia hidup dalam keadaan apa? Siapa nak jawab? Dalam keadaan apa? Siapa jawab? Cepat. Kah? Aman damai. Siapa ni? Umi ke? Umi lagi. Pandai Umi. Yang lain tak nak jawab ni kenapa? Ustaz. Okey. Ingat bila kita boleh faham yang pertama sekali umat Islam, pentingnya umat Islam bebas mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua, Nabi Muhammad telah mengaturkan strategi yang penuh kebijaksanaan. Yang ketiga, penduduk-penduduk kota Madinah yang berbilang bangsa dan berbilang agama dapat hidup aman dan damai tanpa ada sebarang berlakunya kezaliman. Itu di antara kepentingan peristiwa hijrah ke Madinah ni yang Ustaz harap kamu dapat faham dan dapat ingat. Okey. Jadi Ustaz nak sekarang kamu ada buku tulis tak? Buku tulis masing-masing ada tak? Ada. Okey, Ustaz nak kamu salin kenyataan di atas, soalan di atas. Nyatakan sekurang-kurangnya 3 kepentingan peristiwa ke Madinah. Tulis dekat buku tulis kamu. Tak apa, nanti kamu tulis hari, apa semua tu tulis sebelum nanti. Apa nanti kamu tulis.
Sekarang ni Ustaz nak kamu nyatakan sekurang-kurangnya 3 kepentingan peristiwa ke Madinah dulu. Salin dulu. Ustaz bagi masa seminit untuk kamu salin ni. Cepat. Seminit Ustaz bagi. Boleh salin? Semua dah salin ke? Bila dah habis salin, sebut ya sudah habis. Okay, dah habis salin dah. Dah. Okey, tak apa. Ustaz bagi lagi 60 saat. Seminit lagi, cepat. Sudah. Siap. Alright. Okey. Dan Ustaz Arab, kamu dapat cari sekurang-kurangnya 3 kepentingan peristiwa ke Madinah. Seperti mana yang kita sebut tadi awal-awal. Ustaz dengan Umi, Umi pun dah kongsikan beberapa kepentingan yang berkaitan dengan peristiwa hijrah ke Madinah ni. Okey. Baik. Dah salin kan? Ustaz harap lepas ni kamu buat peta minda lebih kurang seakan peta minda yang di paparan kamu sekarang lah. Ustaz nak kamu letak 3 je nah. Boleh semua? Boleh. Okey, Ustaz harap bila satgi habis dah masa, kamu tengok waktu masa lapang, kamu cari, kamu tulis dan kamu takat gambar, hantar kepada Ustaz secara peribadi. PM Ustaz, WhatsApp ah. Okey, tengok yang kedua pula uji minda kamu pada hari ini. Yang ni agak memerlukan kamu berfikir. Apa yang kamu dapat faham lah kan? Oh macam ni lah. Tak apa. Tengok soalan dia. Soalan ni agak tinggi sikit. Apakah iktibar peristiwa hijrah? Ustaz minta maaf lah kesilapan. Oh ni kenapa betul ni? Jap. Kena betul. Kena Ustaz betul. Ustaz betul balik. Oish, dia jadi kot dia lah. Yang kamu dapat fahami. Iktibar ini bermaksud apa? Iktibar bermaksud pengajaran ataupun hikmah yang kita dapat. Peristiwa hijrah. Daripada kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ni yang kita dapat faham. Jadi Ustaz nak salah seorang yang boleh bagi jawapan tentang ni, Ustaz ada ganjaran yang baik punya. Nanti Ustaz akan bagi dekat kamu. Siapa nak kongsi? Siapa yang boleh bagi jawapan ni? Siapa nak ganjaran? Ada boleh bagi jawapan. Betul ke salah? Tak apa. Boleh cakap. Tak Ustaz maksud boleh. iktibar. Apa dia? Maksud iktibar. Okey. Iktibar ni bermaksud pengajaran ataupun hikmah yang kita faham, yang kita boleh dapat fahami daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Apakah benda-benda yang boleh, yang baik kita boleh kongsikan, yang kita boleh dapat? Apakah yang Nabi Muhammad buat? Khususnya apakah yang Nabi Muhammad buat sewaktu peristiwa hijrah ni?
Apakah hikmah dia? Okay. Siapa nak bagi jawapan? Bagi je tak apa. Siapa nak kongsi jawapan dia? Azam nak kongsi tak Azam? Boleh? Kongsi lah. Apa dia? Apakah hikmah yang kamu dapat pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ni? Agama Islam sebar luas. Betul. Yang pertama, bagus. Agama Islam telah tersebar meluas sehingga ke sekarang ni, tengok, alhamdulillah kita sendiri dilahirkan dalam keluarga Islam. Betul. Okey, semua tepuk tangan kat Azam. Okey, itu yang pertama. Seterusnya, siapa nak bagi jawapan lagi? Kah? Tercabar ni. Azam boleh bagi jawapan ni. Cepat. Saya. Siapa tu? Ustaz tak nampak muka. Umi. Umi. Boleh Umi. Teruskan. Melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Pandai. Tengok. Kita boleh tengok kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berhijrah kan. Daripada kota Madinah ke kota Mekah. Itu menunjukkan satu proses ataupun perjalanan ataupun suatu perlakuan, pekerjaan yang dibuat dengan bersungguh-sungguh. Dan akhirnya mendapat kejayaan. Nabi Muhammad berjaya tiba di kota Madinah. Nabi Muhammad berjaya membuat pelbagai perkara. Di antaranya mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Nabi Muhammad berjaya menjadikan negara maju. Iaitu negara Madinah yang maju. Nampak? Okey, yang terakhir. Siapa lagi nak kongsi? Apakah hikmah ataupun iktibar daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW? Satu lagi. Bila dah buat satu pekerjaan bersungguh-sungguh tu, apa yang kita perlu buat sebelum tu? Memang kita boleh buat kerja bersungguh-sungguh. Tapi sebelum kita nak buat pekerjaan bersungguh-sungguh tu, apakah yang kita perlu lakukan? Siapa nak bagi jawapan? Farhan? Siapa dia? Umi. Bagi peluang ke orang lain pula lah Umi. Kamu daripada tadi. Bagi peluang kawan-kawan lain pula. Okey, cepat. Damia. Syakir. Farhan. Tak ada. Diam je. Padahal boleh jawab ni. Okey. Sinilah Ustaz bagi hint lagi lah. Sebelum kamu ke sekolah, kamu buat apa? Siapa nak bagi jawapan? Sebelum pergi ke sekolah, apa yang kamu buat? Mandi. Okey, mandi. Kemudian apa lagi? Makan. Makan. Lagi, buku. Sedia buku. Okey. Pandai. Ketiga-tiga benda ni benda apa ni nama dia? Membuat apa? Bersedia. Pandai Syakir. Syakir kan tadi disebut. Bukanlah. Lepas tu siapa? Siapa sebut tadi? Azam. Pandai Azam. Azam lebih meningkat ni. Kawan-kawan lain kena cepat-cepat ni bersaing ni dengan Azam ni. Azam dah naik dah ni. Dah up dah ni. Okey. Apapun pekerjaan ataupun benda yang kita nak buat perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Kita buat persediaan ataupun perancangan. Kalau kita tak buat persediaan dan perancangan sebagainya, kemungkinan kita tidak dapat membuat pekerjaan secara bersungguh-sungguh. Kemungkinan kita juga tidak dapat kejayaan. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad telah mengatur pelbagai persediaan, pelbagai perancangan dan strategi sepanjang berlakunya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah.
Baik. Last Ustaz tanya. Siapa boleh bagi jawapan dia? Soalan dia. Siapakah sahabat Nabi yang bersama-sama berhijrah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar. Abu Bakar. Abdullah bin Abi Bakar. Pandai semua. Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Maksud gelaran As-Siddiq ni yang membenarkan apa yang Nabi Muhammad katakan. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Baik, alhamdulillah kamu telah faham. Inilah soalan dia. Kita soalannya untuk melihat, untuk mengenal pasti apakah yang terdapat perkara utama ataupun iktibar pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa berhijrah ni. Ambil contoh, contohnya kamu nak berhijrah ke tempat lain pada satu masa nanti. Ustaz tak tahu kan. Dengan ingin mengubah kehidupan, ingin menjadi seorang yang lebih baik. Pada sebelumnya, kamu perlu mengatur beberapa persediaan, beberapa perancangan, contohnya persediaan apa? Standby buku-buku, pakaian-pakaian, letak dalam beg, standby makanan dan sebagainya. Itulah di antara perancangan yang kita perlu buat sebelum kita berhijrah ke mana-mana pun. Takkanlah kita nak lari macam tu saja, tak bawa apa-apa bekalan. Semestinya kita mengaturkan beberapa persediaan. Itu di antara. Okey, Ustaz kongsikan lagi iktibar dia. Yang Ustaz dapat kongsi dengan kamu. Yang pertama, melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Walaupun bukan berhijrah pun, apa yang kita buat sesuatu benda pun mesti ada perancangan. Tenang dan tabah menghadapi cabaran. Tengok Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Tenang je. Walaupun semasa mereka berhijrah banyak ancaman musuh yang mereka akan hadapi. Mereka tetap tenang dan tabah. Menjadi sahabat yang hormat, menghormati dan saling membantu. Yang keempat, yang kelima. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Yang keenam, berusaha memperbaiki diri atau keadaan kepada yang lebih baik. Ini di antara iktibar ataupun yang berkaitan dengan peristiwa hijrah yang boleh kita buat. Walaupun kamu tak dapat semua apa yang poin di sini, Ustaz harap kamu dapat faham. Yang pertama sekali, buat suatu pekerjaan mesti bersungguh-sungguh. Yang kedua, perlunya sebelum kita memulakan pekerjaan sesuatu perkara, kita perlu ada perancangan dan teliti. Yang tiga, tenang dan tabah menghadapi sebarang cabaran yang kita akan alami. Yang keempat, cari sahabat yang baik. Kita jadilah diri kita ni sahabat yang menghormati dengan kawan-kawan lain. Sebagai contohnya, kalau nanti kita berhijrah, kita akan dapat jumpa kawan yang baru. Jadi kita perlu ada sifat hormat menghormati, bantu-bantu. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sahaja. Yang kelima, sanggup berkorban masa dan tenaga kita demi apa? Untuk mencapai redha Allah, keberkatan daripada Allah. Dan terakhir sekali, walaupun setiap dalam kehidupan kita sekarang ni pun, tengah duk belajar, kita kena terus memperbaiki diri kita. Contoh Ustaz mengajar dengan kamu ni, secara di alam maya, talian ni. Kita kena ubah keadaan, bagi lebih baik lagi. Supaya apa? Memudahkan segala urusan dan kita akan menjadi lebih baik pada masa akan datang. Ustaz harap kamu semua dapat mengingati hijrah, kisah-kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan dapat hayati betul-betul tengok kesanggupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lain yang sanggup mengorbankan segala tenaga, harta dan nyawa. Untuk apa? Untuk Islam pada masa kini dan pada masa akan datang tersebar luas. Jadi Ustaz harapkan kamu dapat ingat apakah kepentingan hijrah itu sendiri macam mana. Contoh salah satu, Islam dapat tersebar secara meluas. Umat Islam dapat bebas mengamalkan ajaran Islam. Seperti mana sekarang kita alami, semayang boleh semayang kat masjid, semayang bersama kawan-kawan. Cuma waktu pandemik ni lah sekarang. Tengok, orang tak dapat ramai pergi masjid. Sungguh sayanglah. Kan? Tapi Ustaz harap pada masa akan hadapan nanti, masjid dapat buka dengan baik. Dengan musnahlah
diangkatnya wabak COVID-19 ni daripada dunia kita ni. Dan Ustaz harap kita akan menjadi seorang Muslim yang bersyukur dengan pengorbanan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat Nabi. Kita bersyukur pada Allah dan pada masa kini dan juga pada masa akan datang dalam menjalani kehidupan yang baik tau, bukan kehidupan yang buruk. Ustaz harapkan itu sahaja pada semua anak-anak murid Ustaz sekalian. Dan Ustaz harap kamu semua dapat faham tentang sirah ataupun hijrah yang berlaku pada tajuk hijrah membawa rahmah yang berkaitan tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Jadi Ustaz harap kamu dapat ingat ya. Okey, baik. Macam mana? Semua dapat faham tak? Semua dapat faham tak? Tak, walaupun tak dapat faham, dapatlah sikit kan tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu sekurang-kurangnya. Macam mana kita boleh sekarang ni beragama Islam? Dengan apa? Dengan pengorbanan Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat Nabi. Boleh ingat kan? Boleh ingat? Sebelum tu kamu dapat tahu tak tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ni? Sebelum ni. Tak tahu. Bila kamu dah belajar ni, kamu dapat tahu tak sedikit sebanyak secara ringkas? Tahu. Alhamdulillah. Damia boleh, Damia? Boleh. Syakir? Boleh. Farhan boleh? Boleh. Umi boleh? Boleh. Alhamdulillah. Jadi cukuplah setakat ni. PDPR kita pada hari ini iaitu hari Rabu berkaitan dengan bidang sirah, tajuk hijrah membawa rahmah, berkaitan peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi salam dekat semua, bagi salam dekat Ustazah Misya. Baik, alhamdulillah kamu boleh keluar Google Meet hari ini insya-Allah.